Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Ketua Polis Negara sekali lagi mengumumkan perkara yang penting yang selalu dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Terbaru ini sekarang. Pastinya yang heboh diperkatakan sekarang, siapa lagi kalau bukan Didi Chronicles? Itulah kau Didi. Kau nak buat lawak lucu ke apakah, buatlah apa yang kau suka, tapi jangan sampai menghina perlembagaan, jangan sampai menghina agama, apalagi mempersoal. Sekarang kau kena lah. Baru kau tahu sekarang tinggi ke rendah ke langit ketujuh itu. Sindir menyindir. Kalau nak sindir, pikir dulu. Malaysia ni bukan negara orang bodoh. Malaysia ni negara orang-orang bijak. Kau sindir semua orang tahu siapa yang kau sindir. Baru kau tahu. Sindir batal enactment Syariah Kelantan. Kes pempengaruh akhirnya dirujuk ke Peguam Negara. Hanya kerana nak dapat berapa ringgit saja, sekarang dah sampai kepada Peguam Negara. Segalanya usaha yang selama ini Didi Chronicles buat seakan-akan dah hancur. Hanya kerana apa? Lawak bodohnya. Apa boleh buatlah. Kesian juga. Dan Ketua Polis Negara mengumumkan bahawa kes itu sudah pun dirujuk ke Peguam Negara. Ketua Polis Negara Razarudin Husin memberi keterangan pempengaruh itu selesai diambil pada berkata sudah selesai diambil keterangan dia pada Khamis yang lalu. Kertas siasatan kes ke atas kes pempengaruh Didi Chronicles. Inilah ni yang didakwa telah mempersenda keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 enactment kanun jenayah syariah akan dihantar kepada Jabatan Peguam Negara. Esok. Ketua Polis Negara iaitu Razarudin Husin berkata, polis sudah selesai merakam keterangan personaliti yang nama sebenarnya ialah Dedi Sulaiman Rai, 43 tahun, di Bukit Aman pada Khamis yang lalu. Itulah kau buat lawak-lawak tentang itu. Kenapa? Siapa yang suruh? Kalau tiada orang suruh, kenapa kau buat? Rakaman percakapan suspek katanya sudah diambil di Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas atau USJT, Jabatan Siasatan Jenayah USJ, Bukit Aman pada 10.15 pagi pada Khamis yang lalu. Jadi kepada seluruh rakyat Malaysia, sebelum buat fikir dulu ya. Tak kiralah kau penyokong kah, pembangkang kah, apakah, fikir dulu. Kalau kau sudah kaya raya jutawan kah, bilion boleh lah. Tapi kalau belum kaya raya, belum bilion jangan buat sia-sia kehidupan. Siasatan itu berkait dengan kes ini dijalankan mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan katanya, dan Seksyen 505 Kanun Keseksaan, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Katanya menurut berita harian. Habislah. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata badan binasa. Walaupun dia sudah minta maaf, minta ampun, berayu-rayu pun sudah terlambat. Kerana kamu tu kena ingat, kamu tu pempengaruh yang patut membawa nama baik, bukan membuat hasutan, bukan menceritakan benda yang tidak betul. Apatah lagi ini melibatkan Perlembagaan Negara Malaysia. Waktu kamu buat tu ada fikir tak? Itulah. Jadi itulah. Walaupun mau buat lawak, mau buat
parodi ke apa ke, tapi pikir dulu no, jangan sampai padah makan diri sendiri no. Itulah sekarang dah kena dekat batang hidung sendiri. Harap-harap semua pempengaruh selepas ini fikir baik-baik, fikir dalam-dalam, jangan sembarangan cakap. Bukan hanya terikut-ikut emosi. Kamu punya parti yang kamu sokong kah, kamu ndak sokong kah, apa-apa kah, jangan ikut emosi. Ikut fikiran, ikut akal, ikut pakai budi bicara. Jangan pakai syok sendiri je. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Soalan pertama, di mana PAS ketika dia dalam kerajaan dia jadi bisu? Waktu kerajaan Perikatan Nasional dulu, PAS berada di sana. Menteri Undang-Undangnya Taqiyuddin Hasan. Hadi Awang duta bertaraf menteri, dan ramai lagi MP menjadi menteri di dalam kabinet Malaysia. Tapi di mana dia orang waktu itu? Kenapa jadi bisu, pendiam, tiba-tiba diam, sekarang sudah jadi pembangkang, baru jadi hero. Akhirnya muncul seorang yang cukup berani, yaitu Setiausaha Biro Kanun Marwan Abdullah. Beliau menyelar PAS, menyelar PAS, Kanun Selar Luham, PAS membisu semasa dalam kerajaan. Ini di harapandaily.com 17 Februari. Di mana PAS waktu itu? Waktu dalam kerajaan kenapa tak buat? Sekarang baru nak jadi hero. Kanun Selar Luham, PAS membisu semasa dalam kerajaan. Biro Undang-Undang Amanah atau Kanun telah menyelar Lajnah Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia PAS atau Luham yang memutarbelitkan fakta kes Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid lawan Kelantan. Beliau berkata, mereka menuduh Kerajaan Persekutuan dan Peguam Negara Malaysia menikus kononnya atas sebab kegagalan untuk menyertai prosiding tersebut, kata Setiausaha Biro Kanun Marwan Abdullah dalam satu kenyataan. Beliau berkata, fakta kes tersebut menunjukkan bahawa alasan utama Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 seksyen dalam enactment Kanun Jenayah Kurungan 1 Kelantan 2019 adalah berdasarkan kes duluan, kes Iki Putra Mubarak lawan Kerajaan Negeri Selangor dan Anur tahun 2021 2 MLJ 323, yang mana pada ketika itu Malaysia diperintah oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Ada Menteri Undang-Undang dan Menteri Agama yang diwakili oleh PAS waktu itu. Marwan mendakwa PAS sebenarnya yang membisu ketika dalam kerajaan. Kenapa? Sila jawab. Kenapa waktu itu dalam kerajaan ada kuasa tapi tak buat apa-apa? Membisu, jadi orang bisu. Ketika itu juga PAS tidak pernah menggesa supaya Kerajaan Persekutuan ataupun Peguam Negara untuk mencelah dalam prosiding kes itu. Malah PAS diam membisu pada ketika itu dan tidak pula berbuat apa-apa. Sekarang label Black Friday lah macam-macam. Kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaliknya memainkan peranan proaktif. Dalam kes Nik Elin ini, Menteri Agama Senator Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar telah mengarahkan pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP untuk mencelah dan membantah petisyen Nik Elin. Kerajaan Perpaduan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dengan pantas menyahut titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor
Sultan Sarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj untuk menubuhkan jawatan kuasa khas untuk mengkaji kompetensi DUN dalam mengubah undang-undang. Beliau juga mengatakan bahwa kanun mahu semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengisytiharkan 16 peruntukan di dalam enactment Kanun Jenis Syariah 2001 Kelantan sebagai tidak sah. Kanun mendapati ramai pihak yang tiada latar belakang undang-undang, termasuk ustaz dan ustazah selebriti termasuk ustaz dan ustazah selebriti yang cuba mengelirukan orang ramai terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan, kata beliau. Inilah masalahnya bila ramai pihak yang tiada latar belakang undang-undang, termasuklah ustaz dan ustazah selebriti. Kalau ustaz yang betul-betul ustaz, okey lah, atau ustazah yang betul-betul ustazah. Tapi kalau hanya ustaz dan ustazah selebriti yang cuba mengelirukan orang ramai, ini tidak patut. Jadi di mana pas waktu itu? Kenapa sekarang baru tiba-tiba muncul jadi hero? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.